Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua murid-murid Seriti, At-Taklim, Iskandar yang sudi sertai kelas pada hari ini. Jadi terima kasih banyak. Pada hari ini sebenarnya kita akan ulang kaji sedikit hasil daripada pembelajaran kita yang lepas, dan kita juga akan selain itu kita akan masuk pada topik yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar dua topik yang baru. Ya Azhar, selamat pagi Azhar. Kamu kat mana Azhar? Office. Kat office. Okey. Okay, tak apa. Okey, so kita insya-Allah kita akan mulakan kelas kita. Okey, baik. Okey, pada hari ini kita akan masuk pada topik kita yang berkaitan dengan cahaya lah. Okey, minggu lepas kita sudah pun belajar berkenaan dengan unit 6 iaitu cahaya. Mana yang kita tahu sebelum ni lah. Okey, ni cahaya. Kan? Dan pada minggu lepas kita sudah pun mengulang kaji sedikit berkenaan dengan sifat pertama cahaya, iaitu cahaya bergerak secara lurus. Kan? Bukti cahaya bergerak lurus, punca pembentukan bayang-bayang, dan betul faktor yang mempengaruhi bayang-bayang dan bentuk bayang-bayang. Dan untuk minggu ni, seperti mana yang Ustaz tulis kat sini akan datang ni, inilah kita akan belajar pada kelas pada kali ini, iaitu cahaya boleh dipantulkan dan juga cahaya boleh dibiaskan. Jadi kita akan belajar dua ni, insya-Allah. Ustaz akan terangkan beserta gambar dan juga aplikasinya dalam kehidupan kita. Aplikasi ni maksudnya apakah yang kita boleh manfaatkan dalam kehidupan seharian kita dengan sifat cahaya yang boleh dipantulkan dan juga boleh dibiaskan. Okey. Ustaz buka slide satu lagi. Ini slide yang Ustaz nak share dengan kamu lah. Okey, semua boleh tengok Boleh nampak kan? Okey. Okey, jadi pantulan dan pembiasan. Jadi waktu Ustaz explain ni, kamu boleh catat ataupun kamu dengar, dan sekiranya ada soalan boleh type dekat chat tu. Supaya nanti Ustaz boleh explain lagi. Okey. Pantulan dan pembiasan. Sifat cahaya 2 dan ketiga. Cahaya ni ada 3 sifat. Pertamanya, cahaya bergerak lurus. Yang keduanya, cahaya boleh dipantulkan. Dan ketiga, cahaya boleh dibiaskan. Kalau kamu lihat, kamu fokus pada gambar ni. Ni Ustaz. Pergi kat gambar ni. Ni. Nampak ni kita kat sini kita ada satu sumber cahaya laser. Tengok gambar yang warna hitam dan cahaya warna hijau tu Okey. Ni kalau kita tengok laser ni, bermula dari sini. Kemudiannya dia bergerak menuju ke cermin yang pertama. Di sini. Kemudiannya dia dipantulkan ke bawah. Kemudiannya dia naik ke atas. Lepas tu dia turun ke bawah. Kemudiannya dia terus ke bawah balik dan dia naik ke atas. Kalau perasan kat sini, nampak sebenarnya cahaya ni dipantulkan oleh cermin. Dan kamu perasan kat tengah-tengah ni kita ada satu kita boleh kata sebagai gelas. Ni. Saya counting sikit supaya semua nampak. Okey. Gelas ni kalau kita tengok medium dia berbeza. Kat sini dia melalui udara, tapi bila cahaya ni daripada sini dia bergerak. Sebab dia bergerak situ, melalui sini dia melalui satu medium kaca dan dalamnya ada air. Kalau kamu perasan cahaya ni terbengkok sedikit. Ataupun dalam istilah kita belajar sebagai cahaya dibiaskan. Inilah. Okey. Jadi kita akan belajar dua benda ni,
pantulan dan pembiasan cahaya, cahaya boleh dipantulkan dan juga cahaya boleh dibiaskan. Kalau kamu tengok gambar rajah bawah ni pula ada ini. Tengok fokus kat sini conteng ni supaya kamu boleh tengok. Okey. Cahaya sememangnya bergerak lurus. Seperti kamu tengok mula-mula ni. Tapi dia apabila dia melalui satu permukaan yang licin, ni start gariskan ni, seperti cermin, dia akan terpantul seperti ni. Dia akan pantul secara seragam lah. Seragam ni maksudnya sama. Ni dia akan pantul samanya. Berbeza pada permukaan yang tidak rata. Cahaya boleh terpantul juga, tapi dia akan berselerak cahaya tu. Dia akan satu sengit sini, satu sengit sini, satu sengit sini. Sini. Nampak dia berbeza. Dia berselerak. Disebabkan oleh permukaan yang tidak rata. Tapi ini dapat membuktikan bahawasanya cahaya boleh dipantulkan. Jadi biasanya dalam soalan akan ditanya bagaimana untuk melukis pergerakan cahaya. Jadi kamu boleh lukis macam ni. Pantulkan je. Anggap je macam cermin. Kalau permukaan tidak rata, kamu boleh lukis macam ni. Dia terpulang sebenarnya kamu nak sengit macam mana pun. Tapi kamu biarkan dia tidak seragam. Maksudnya tidak sama antara satu yang lain. Ni secara mudah lah. Okay. Boleh faham Ini ringkas je insyaAllah. Okay. Ini ialah aplikasi dalam kehidupan ataupun apa yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 kat sini. Contoh. Ada 6 contoh sebenarnya. Nanti Ustaz tunjuk satu lagi dalam slide seterusnya. Okey. Ini ialah cermin sisi kereta yang biasanya kita tengok ayah kita guna apabila kita nak ataupun ibu kita waktu tengah driving. Kita dapat, dia kena tengok cermin ni sebenarnya kalau kita nak melintas, atau kita nak belok ke kanan dan ke kiri, dan juga supaya kita tidak pastikan jalan sebelah ni kosong lah. Ni cermin ni. Penting cermin ni. Ini cara-cara untuk kita memanfaatkan sifat cahaya itu, cahaya boleh dipantulkan. Begitu dengan cermin pandang belakang. Ni biasanya kita tengok dekat tengah-tengah kereta kan. Semua kereta ada ni. Untuk kita lihat dekat belakang tu. Dan biasanya kalau kita kereta yang sekarang ni kebanyakan dah ada reverse camera untuk membantu juga untuk kita tengok belakang. Tapi nak katanya kalau bagi mereka kereta-kereta yang mungkin tak ada reverse camera tu, kamera undur belakang tu, waktu kita masuk gear undur, dia akan ada skrin kan. Jadi kalau ada kereta yang tak ada skrin, biasanya dia akan rujuk pada ni cermin ni. Ni ada 1, 2 cermin. Jadi kalau ditanya apakah manfaat pantulan cahaya kepada manusia, jadi kamu boleh kata cermin sisi, cermin belakang. Ni pula cermin juga, cermin muka. Ni kalau kita tengok ada seekor haiwan. Ni monyet ke beruk, lebih kurang lah. Kat sini kita dapat lihat dia dapat melihat dirinya sendiri. Kalau mungkin kita ada kakak ataupun mak kita atau makcik kita, biasanya kalau nak pakai tudung tu biasanya dia akan tengok cermin ataupun tengok phone dah. Sebab kita boleh tengok pantulan kita, pantulan wajah kita di sebaliknya. Ini antara manfaat. Jadi ada 3 dah kat sini. Pertamanya dari segi boleh tengok cermin sisi, cermin belakang, ni cermin muka. Yang keempat, ini ialah cermin gigi nama dia. Nampak gigi ni, putih ni bagus betul loh ni. Gosok gigi pakai, tak tahulah dia pakai pergigi apa. Colgate ke apa dan sebagainya. Tapi nak katanya, biasanya ini ialah yang digunakan oleh dentist ataupun doktor gigi untuk cek kita punya gigi. Takkanlah dia nak masukkan cermin muka ni kan, dah lah besar. Masuklah mulut kita memang takkan nampak lah. Jadi dia akan menggunakan cermin yang bersaiz kecil untuk doktor cek permukaan gigi yang kat sini, yang kat dalam kan. So dalam ni kita boleh tengok dekat bahagian dalam dia, bahagian depan, atas, bawah. Jadi ini antara manfaat yang kita boleh manfaatkan daripada pantulan cahaya. Yang kelima ni namanya, agak-agak ni apa nama dia? Biasanya kita akan nampak ni di permukaan jalan. Bukan permukaan, di tepi-tepi jalan, di tepi simpang. Nama cermin ni ialah cermin keselamatan. Dan cermin ni biasanya dipasang supaya kita dapat melihat di sebalik kita ataupun di sebalik simpang tu. Supaya
perjalanan kita untuk membelok ataupun sesiapa saja nak membelok dapat membelok dengan selamat di jalan raya. Ini sangat bermanfaatlah cermin ni. Jadi kita ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 contoh kat sini. Biasanya soalan dia tak tanya semua. Dia tanya, berikan 2 contoh manfaat pantulan cahaya kepada manusia. Kamu boleh letakkan mana-mana antara 5 ni. Dan seperti mana yang saya cakap tadi, ada satu lagi. Okey, satu lagi ni ialah prinsip pantulan cahaya juga, tapi yang digunakan dalam kapal selam. Ni kapal selam ni. Sebab kapal selam ni nama pun selam. Jadi dia masuk dalam air. Jadi apa kalau macam mana dia nak tengok dekat permukaan air atau dekat hadapan dia ada apa? Jadi dia akan gunakan nama benda ni ialah ni apa namanya? Ini namanya periskop, ya. Periskop. Ni je dia. Minta maaf lah, Ustaz tulis pun pakai mouse kan, jadi tak bercantik sangat. Tapi inilah idenya. Periskop. Periskop ni dia menggunakan prinsip pantulan cahaya. Design dia macam ni. Yang kamu lihat ni. Ni ialah periskop. Ni bahagian atasnya yang kamu tengok kat sini. Atas ni. Kan? Atas ni. Ni bawah dia. Mungkin ni dekat dalam kapal. Ni atas air. Ni yang sini atas air. Yang semua ni. Ini bawah air. Ni ada mata kita lah. Jadi dalam dia ada benda ni. Sini ialah cermin. Ya, cermin. Ni cermin. Ni cermin. Ni. Ni pun cermin juga. Jadi cahaya akan masuk melalui lubang ni. Sini. Depan ni. Ni cahaya masuklah. Dia masuk dan terpantul masuk mata kita. Jadi kita boleh melihat apa yang berada di atas air. Jadi satu lagi manfaat yang keenam, prinsip pantulan cahaya ialah periskop. Jadi ada 6 semua sekali. Ini satu, cermin sisi. Yang ini ialah cermin pandang belakang. Nombor 3 ialah cermin muka. Keempat, cermin gigi. Kelima, cermin keselamatan. Dan yang keenam, periskop. Yang digunakan dalam kapal selam. Prinsipnya macam ni. Kadang-kadang ada juga soalan ditanya, lukiskan anak panah pergerakan cahaya dalam periskop. Jadi kamu boleh lukis lah. Lukis mula dari sini. Kamu lukis, ikut je garisan ni. Itu anak panah jangan lupa. Buat macam ni. Ataupun ikut je lah gambar ni. Macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Janji arah dia betul. Jangan terbalik pula. Okey, itu saja. Untuk berkaitan dengan pantulan cahaya. Ringkas je. Macam tadi kamu dah belajar. Cahaya boleh terpantul daripada sini. Ini lukisan dia. Kamu lukis dia terpantul ni. Ini ialah kegunaan dalam kehidupan seharian. Okay, jadi kalau ada siapa yang ada soalan, boleh type dekat chat tu. Okey, baik. Ini merupakan seterusnya prinsip ataupun ciri cahaya yang ketiga, iaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya berlaku kerana arah pergerakan cahaya terpesong ataupun dibengkokkan. Dua benda ni. Pembiasan ni berlaku bila dia bergerak daripada satu medium ke medium yang lain. Medium ni maksudnya kamu boleh tengok dekat sini. Gambar sini, tepi ni. Okey. Medium ni ialah tempat cahaya tu lalu. Macam contohnya cahaya ni mula dari sini. Dari sini. Kemudian ni dia bergerak. Ni Ustaz bikin anak panah lah. Supaya kamu nampak sikit. Okey, boleh nampak cahaya ni bergerak dari udara, dia melalui medium udara. Kemudian dia melalui gelas. Kalau kamu perasan kat sini, cahaya bengkok sikit. Nampak ni? Dibengkokkan. Kerana apa? Kerana dia melalui medium yang lain. Ni, medium yang lain ni. Okey. Jadi medium ini gelas. Sini udara. Ni udara, ni gelas. Ni udara balik. Jadi cahaya ni boleh dibengkokkan apabila melalui medium yang lain. Pembiasan cahaya berlaku kerana kelajuan cahaya berubah apabila cahaya memasuki medium lain. Di ibarat ni macam kita lari lah. Kita tengah lari dekat jalan, tiba-tiba kita masuk air. Jadi pergerakan dia jadi slow sikit. Jadi sebab itulah cahaya ni
dia akan jadi bengkok sikit sebabkan dia melalui medium yang lain. Jadi, apakah kesan daripada pembiasan cahaya ataupun dia melalui medium yang lain ni? Kesannya ada dua. Saiz dan kedudukan objek kelihatan berubah. Ada dua kesan daripada pembiasan cahaya. Ini kamu boleh tulis ataupun kamu catatlah kat mana-mana supaya kamu boleh ingat kat sini. Okay. Dia akan berubah dari segi saiz dan kedudukan. Untuk lebih jelas, nanti Ustaz akan bagi contohkan dalam slide seterusnya. Ini gambar nombor 2 ni. Ini gambar nombor 1. Ini gambar nombor 2. Ini gambar nombor 3. Kalau kita tengok gambar nombor 2 ni, cahaya ni dari sini. Dia bergerak. Lepas tu kat sini dia terpantul. Nampak ni? Dia terpantul. Mungkin dekat sini ialah cermin. Yang permukaan ni mungkin cermin. Menyebabkan dia terpantul. Ini lebih jelas lah. Gambar nombor 3 ni, tengok ada laser kat sini. Kemudian laser ni bergerak dan dia bengkok kat sini. Nampak bengkok kan? Kalau kau perasan, cahaya dekat sini, dengan sini lurus. Tapi dia bengkok kat sini. Ini secara jelas lah supaya kamu nampak. So ada 3 contoh kat sini supaya kamu nampak sebenarnya memang cahaya ni boleh dibengkokkan apabila cahaya dibiaskan. Pembiasan cahaya menyebabkan cahaya bengkok. Okey. Inilah contoh-contoh cahaya dibiaskan. Mungkin kamu pernah nampak sebelum ni, straw ni bengkok. Ni gambar satu, kita pergi gambar nombor 1 dulu ni straw ni bengkok ni. Adakah straw ni patah sebenarnya? Mestilah tak patah sebenarnya. Tapi disebabkan pembiasan cahaya, cahaya daripada luar gelas, dia masuk dalam ni. Sebab adanya cahaya barulah kita nampak dalam ni. Kalau tempat gelap, mana nampak kan? Maksudnya cahaya ni masuk dalam ni. Dan menyebabkan kalau kita tengok straw ni ada 2 ciri dia. Kalau perasan, saiz pun berubah. Nampak straw ni? Dengan straw dalam ni. Straw dalam ni lagi besar kan? Ini ialah kesan-kesan daripada berbezanya medium tu. Cahaya dia masuk. Jadi, dua lah. Saiz dia berubah. Maknanya daripada kecil jadi lagi besar. Dan nampak bengkok. Ni nampak bengkok ni. Tapi sebenarnya dia tak bengkok. Dia lurus je. Contoh yang lain, kita pergi pada ni nombor 2 ni. Kanta pembesar. Kanta pembesar ni kalau rasanya semua dah pernah pakai dah ni. Waktu mungkin kamu kelas darjah 1, darjah 2, darjah 3 dengan Ustazah Insyirah. Ada pakai kanta pembesar ni. Ataupun mungkin kamu ada pengalaman sendiri. Ada kanta pembesar di rumah. Dan sebagainya. Kalau boleh tengok kat sini, tulisan kecil je. Tapi apabila kita menggunakan kanta pembesar, tulisannya sangat-sangat besar. Ini dia ialah sebabkan oleh konsep pembiasan cahaya. Nombor 3. Ni kita tengok yang bawah ni, ada ikan ni. Menyebabkan ikan ni, kamu ni image lah. Image ni maksudnya sebenarnya kalau kamu tengok dari atas, kamu akan tengok ikan ni ada kat sini. Tapi sebenarnya ikan tu bukan kat sini sebenarnya. Ni ialah kedudukan sebenar ikan. Jadi biasanya kalau orang nak tangkap ikan, biasanya dia tak akan kalau menggunakan kaedah tradisional ni lah. Biasanya orang yang mungkin tinggal di dalaman atau orang asli dan sebagainya, dia ada sungai, dia tak pakai jala, dia pakai macam ni je, senang. Sebab memang kehidupan dia dah bertahun-tahun pakai macam ni kan, jadi mudah. Kalau kita mungkinlah tak erti, tapi bagi mereka dah biasa dah benda ni. Jadi senang tangkap. Ikan pun mungkin nampak je dari permukaan je, senang tangkap. Dicucuk je benda ni, biasanya dia akan target bawah sikit. Mungkin nampak ikan ni kat sini, dia akan target bawah sikit lah. Bawah sikit. Nampak ni bawah sikit. Supaya dia dapat cucuk ikan ni. Perbezaan ni disebabkan oleh pembiasan cahaya. Sebab sini ialah udara. Udara sini udara. Sini ialah air. Kawasan ni. Menyebabkan kedudukan ikan ni nampak lain. Sebenarnya inilah kedudukan yang sebenar. Ini yang kita nampak daripada atas. Begitu juga dengan gambar keempat. Gambar keempat ni. Ini kolam renang, contoh. Kalau kau perasan, kolam ni kalau kita tengok di atas, nampak cetek je kan. Sebenarnya, dia disebabkan oleh pembiasan cahaya menyebabkan kolam ni cetek. Sedangkan kolam ni sebenarnya dalam. Sebab tu kalau kita tengok lain ni, besar lain ni.
kalau kamu tengok, kalau kamu dah masuk dalam, kamu akan tengok garisan sebenarnya kecil je. Tapi disebabkan oleh pembiasan cahaya, kamu akan nampak line ni besar dan kolam ni nampak cetek. Hakikatnya besar. Dan yang terakhir ialah ni, nombor 5. Ni gelas ni namanya prism. P R I S M, prism ataupun prisma, tak silap Ustaz. So cahaya akan melalui sini. Dari sini dia akan terpiaslah cahaya pelangi. Jadi kalau ditanya sifat cahaya antara manfaat refraction ataupun pembiasan cahaya ialah terbentuknya pelangi. Kita boleh gunakan sebagai boleh kita lihat tulisan yang besar dan sebagainya. Jadi kat sini ada 5 benda lah bagi contoh. Dah habis pun kesimpulan. Tak banyak pun hari ni insya-Allah sebab yang lepas kita dah belajar banyak. Jadi hari ni kita belajar sikit je lah. Jadi ini ialah keratan daripada buku teks. Ini kesimpulan lah daripada bab kita belajar. Iaitu cahaya bergerak lurus. Ini nombor 1, sifat cahaya. Kedua, cahaya boleh dipantulkan. Dan ketiga, cahaya boleh dibiaskan. Okay. Cahaya bergerak lurus, kamu boleh tengok sinar 7 ni. Apabila dia melalui cermin, dia akan dipantulkan. Cahaya dipantulkan apabila cahaya itu melantun balik daripada satu permukaan. Ni ialah kegunaan dia. Kegunaan dia lah. Dia ada bagi 3, cermin pengikian, periskop, cermin muka, cermin pandang belakang, seperti mana yang Ustaz explain tadi. Okey, seterusnya fenomena pembiasan cahaya. Ni kalau kamu tengok, ni ada rubik. Ni rubik kan? Kalau kita masukkan dalam gelas yang berisi air, kita akan nampak rubik ni lebih besar. Dia lebih besar. Begitu juga dengan konsep pembiasan cahaya. Kantang besar ni, tulisan ni kecil je. Kita hampir tak nampak kan? Tapi kat sini macam kita nampak sikit. Disebabkan oleh pembiasan cahaya. Begitu juga dengan pensil yang bengkok ni. Sebenarnya dia tidak bengkok. Tapi disebabkan pembiasan cahaya, kita dapat rasakan atau kita dapat lihat secara zahirnya, secara jelasnya nampak macam dia bengkok. Tapi sebenarnya dia lurus. Dan dalam minggu lepas juga, kita ada belajar berkenaan dengan faktor mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ada 2. Jarak antara sumber cahaya objek dan cahaya antara objek dan skrin. Manakala faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang ada 2, iaitu kedudukan objek sumber cahaya dan orientasi cahaya. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Dia tak susah pun untuk hari ini. Okey? Dan Ustaz nak kongsikan pada kamu kuis. Kuis yang dibuat oleh kamu pada minggu lepas. Minggu lepas kita ada buat Kita ada buat kuis kan? Ni kuis dia. Dan sebenarnya Ustaz nak review sikit. Okey. Minggu lepas nombor 1 ialah Aisyah Marah. Dia salah satu je. Jadi tahniah diucapkan. Alia dia salah apa soalan ni ada makannya 67 lah. Husin lah. Ini Kak Husin ni. Ini adik dia. Ya, saya tengok kehadiran Untuk kehadiran hari ini. Oh, Adam kata dia tak buat. Tak apa. Tak ada masalah. Kita ulang kaji hari ini. Apa yang kawan kamu salah, nanti kita akan ulang kaji. Tak ada masalah. So, ni ada beberapa orang lah. Nasriyah ada jawab, Amin ada, Azhar ada, Amira Balkis ada, Miza Amir ada. Okey. Jadi sebenarnya ni ada jawab. Jadi apa soalannya? Kita boleh tengok. Okey. Cahaya boleh bergerak lurus. Betul ke salah? Betul. Semua jawab betul. Alhamdulillah. Bagus. Maksudnya dapatlah apa yang Ustaz ajar tu. Okey. Tengok soalan yang kedua ni. Okey. Bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Bayang-bayang terbentuk, jawapannya apabila cahaya terhalang oleh satu objek legap. Objek legap ni ialah contohnya ialah ibarat macam badan kita,
tangan kita, maksudnya cahaya tak boleh tembus. Itu objek legap. Jadi jawapan ni ada beberapa masalah. Apabila cahaya menembusi satu objek. Kalau tembus, dia tak akan hasilkan bayang-bayang. Tembus tu ibaratnya macam cermin antara kelas. Kamu tahu kan? Kamu tahun lepas, bukan tahun ni pun ada. Kelas kamu kan kita ada cermin antara kelas tu kan? Cermin antara kelas tu, kita boleh nampak sebelah dia. Jadi, kalau kita letak selampu suluh, kita halakan ke cermin tu, kita tak akan nampak bayang-bayang terhasil. Sebab dia boleh tembus. Sebab tu jawapan ni salah. Apabila ni. Ini salah. Disebabkan oleh dia boleh tembus. Ni apabila terhalang barulah cahaya bayang-bayang boleh terbentuk. Mudah je ni sebenarnya. Cuma mungkin kamu ada silap jawab dan sebagainya. Tapi tak apa. Ini namanya ulang kaji. Okay, seterusnya. Antara berikut manakah bayang-bayang bagi objek berikut? Ni semua betul, tak ada masalah. Kan? Bayang-bayang bola ni bulat. Kan? Dan bayang-bayang terhasil ialah pun bulat. Semua B. Semua betul. So, Alhamdulillah, bagus. Okay. Bahan manakah yang bentuk bayang-bayang dengan jelas? Ni pun soalan yang sama dengan soalan tadi, yang kita dah baca tadi. Mestilah bayang yang legap. Jadi ada jawab Lucina. Lucina ni yang tak sebut tadi lah. Okey, antara contoh lain bahan Lucina ialah cermin kereta. Cermin kereta yang ayah kamu bawa tu, kita boleh dapat tembus kan. Jadi memang takkan ada bayang-bayang daripada situ. Okey. Okey, kita tengok lagi mana lagi soalan. Okey. Mana satukah bahan Lucina? Nampak ni. Kita ada beberapa soalan. Jawapan yang paling betul ialah plastik pembalut buku. Plastik Lucina tu, kita balut buku tu kan. Itulah yang betul. Tapi kat sini ramai salah. Dia kata cermin muka. Cermin muka bukan Lucina. Cermin muka ialah legap. Kita tak nampak bayang-bayang cermin muka. Dia tak masuk pun dalam soalan ni sebab dia berkaitan dengan ni dah masuk pada objek yang memantulkan cahaya. Jadi ini telefon bimbit ialah legap. Sebab tu kita boleh nampak bayang-bayang telefon, bayang-bayang buku tulis, tapi balut plastik ni kita takkan nampak. Kalau buku ya kita nampak bayang-bayang dia. Lepas tu kita tengok lagi soalan. Okey. Ini kita ada satu soalan, kita tengok soalan apa ni. Ni ramai betul lah, seorang je salah. Okey, gambar di atas menunjukkan sifat cahaya, iaitu cahaya dapat bergerak lurus. Ni betul lah. Dia bukan terbias. Terbias melalui cahaya, melalui kaca tu ataupun air. Ni kita dah belajar hari ni lah. Jadi siapa yang salah ni, at least dah belajar lah. Amin salah. Dia tersilap lah tu kot. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dan sebenarnya ada satu lagi Ustaz nak kongsi. Ni. Ini yang jawab soalan yang paling ramai salah. Ada 6 orang salah, 8 orang yang betul. Dia jawab betul ni. Ramai salah ni. Antara yang betulnya ialah Aisyah. Aisyah betul. Itu pun dah ambil masa 20 saat nak betul. So, waktu jawab kuis ni sebenarnya Ustaz bagi je tengok buku ke, internet ke, nota ke. So tak ada masalah sebenarnya. Okay. Jadi kat sini sebenarnya faktor ni kita dah belajar dah. Faktor yang mempengaruhi sah bayang-bayang. Ustaz dah kongsikan dalam slide yang lepas. Ustaz share sikit Ataupun yang slide tadi pun ada sebenarnya. Ustaz share kejap. InsyaAllah kita ada lagi 5 minit kelas. Sebentar Okey. Ni. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Jarak antara sumber cahaya dan objek dan juga jarak antara objek dengan skrin. Ni ialah faktor dia. Dua ni. Ni kamu kena tahu ni ialah fakta. Begitu juga faktor yang bentuk. Ni bentuk, ini saiz. Ni dua benda beza. Dan kamu jangan risau, nanti kalau dah buka sekolah nanti, insya-Allah Ustaz akan buat eksperimen. Kita akan buat eksperimen sama-sama supaya kita dapat nampak dengan lebih jelas bahawasanya memang saiz dua faktor ni mempengaruhi sama ada bentuk dan saiz. Okey,
Kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Jadi sekiranya ada soalan, boleh buka mic. Boleh buka mic. Nak tanya apa-apa boleh semua, tak ada masalah. Ada soalan apa-apa? Azhar, Haikal, Adam, nak tanya apa-apa boleh. Mirza nak tanya boleh, tak ada masalah. Ada soalan tak? Nak tanya. Adam faham Adam? Okey, siapa faham semua? Buat jari je ni. Okey, bagus. Siapa faham? Azhar, faham tak Azhar? Azhar. Okey, terima kasih. Atas respon yang ada. Okey, Mirza, Amni, terima kasih. Okay. Jadi untuk kelas leader sampai di sini saja. Dan insya-Allah Ustaz akan bagi tugasan. Ustaz akan bagi guru WhatsApp lah untuk kamu siapkan. Sampai di sini sajalah kelas kita. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.